Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jadi hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Baik, jadi insya-Allah malam ni kita ada tahlil. Sekali saya buat lepas habis ya, nanti saya teruslah buat. Boleh kot no? Baik, jadi tuan-tuan, kita sambung di mana ni, berhenti ni? Mana siapa nama haji yang ada kitab selalu? Apa nama dia? Oh. Yang ada kitab seorang tu siapa nama tu? Sahab mana? Oh, kuarantin. Tak apa. Tak apa. Jadi saya yang saya tanda di muka surat 56 akan tetapi. Nah, kalau ni saya ni Rumi muka surat 56, di bawah tajuk bahaya panjang angan-angan. Bahaya panjang angan-angan tajuk dia. Dan di perenggan akan tetapi. Perenggan dia tulis akan tetapi. Ada lah. Baik. Jadi kita tengok tuan-tuan, masih lagi di bawah tajuk panjang angan-angan. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fi darain, kata pengarang. Akan tetapi apabila harapan anda untuk hidup menungkat langit sentiasa terperam di dalam sanubarimu, maknanya dia harapan kita nak hidup panjanglah tuan-tuan, terperap dalam jiwa. Ini ada dalam diri saya, ada dalam diri tuan-tuan. Tapi kita kena ingat tuan-tuan, masa kita ni limit tuan-tuan. Masa kita kat dunia ni limit tuan-tuan. Kita kena akui tuan-tuan. Kita pun tak tahu lagi berapa tahun kita berada di atas muka bumi. Itu pasti tuan-tuan. Kita akan pergi seperti mana orang-orang yang lain tuan-tuan. Dan kita pun ada sahabat kita tuan-tuan. Saya pun ada umur saya 30-an. Ramai je sahabat saya yang dah meninggal tuan-tuan. Bulan 12 baru ni kawan saya sihat je. Rupanya buah pinggang dah rosak. Dah stage 4. Tak ada nak dialisis, mati tuan-tuan. Ada kawan saya yang kanser, mati. Ada yang aksiden, mati aksiden, ramai tuan-tuan. Masa kita limit tuan-tuan. Dan masa kita telah ditetapkan. Saya tak tahu saya lagi berapa tahun ada atas muka bumi. Saya tak pasti tuan-tuan. Boleh jadi saya mati dulu pada tuan-tuan. Dan tuan-tuan pun tak pasti tuan-tuan berapa tahun lagi tuan-tuan ada atas muka bumi. Tapi kita ni kalau boleh, harapan kita nak hidup tuan-tuan. Kalau boleh tak mau mati lah tuan-tuan. Tapi kita mesti mati. Walaupun kita tak mau mati. Dan kita akan duduk bersendirian tuan-tuan di dalam tanah. Dan masa saya pergi hari Sabtu lepas di Masjid At-Taqwa Bagan Serai kan ada dua masjid lah ni tuan-tuan. Satu masjid besar, satu dalam taman tu. Taman Serai Maju tu jadi masjid dah. Surau jadi masjid. Surau depan balai polis tu. Balai polis. Betul. Bukan dia betul dah, dalam taman. Dalam taman. Depan betul dah tu kecil je, dalam taman tu. Taman Serai Maju. Taman tu dekat dengan belakang Cakotia Kerang tu. Cakotia APD tu kan. Belakang tu ada surau dalam taman tu. Surau tu besar. Jadi dah diang naik menjadi masjid dah. Dulu surau ni memang jadi diiktiraf lah oleh Jabatan Agama jadi Masjid At-Taqwa. Tak apalah, malam tu saya main, saya nak kuliah. Rupanya ada kematian mengejut. Satu jemaah perempuan umur 68 kena jantung. Jadi masa saya nak kuliah tu, suami dia setiap malam mai kuliah saya. Jadi dia bagi tahu saya nak ikut kuliah Ustaz, tapi tak dan.
cerita sedih lah kematian isteri dia. Dia sebab lah cerita, tapi saya pun teringat, yalah, sampai masa kita pun di situ tuan-tuan. Jadi jangan kita, dunia ni tuan-tuan, kalau yang terlepas tu tuan-tuan, kita jangan sedih sangat lah tuan-tuan. Betul tak tuan-tuan? Dunia lepas-lepas lah tuan-tuan. Dunia begitu sikap dia. Saya tuan-tuan, saya bagi contoh tuan-tuan. Saya kagum dengan seorang, nama dia Steve Jobs. Steve Jobs ni antara orang yang terkaya di dunia. Matilah dia. Dia yang buat Apple tu. Kan handset Apple tu, syarikat Apple. Tak pun tuan-tuan tengok kartun kan, Pixar tu kan, Pixar tu, kartun-kartun tu, dia punya lah tu, Steve Jobs punya. Dia antara orang kaya kat dunia. Saya pernah tengok dia cakap dalam tahun 2015 kot, ucapan dia ni sebelum dia mati. Dia ingatkan ramai, dia bercakap, dia bagi semangat pada orang-orang apa, budak universiti. Dia kata kita kena tahu masa kita ni limit, dia kata. Jangan kita hidup dalam kehidupan orang. Betul tak? Betul orang, betul tak? Kadang-kadang kita cemburu dengan orang, mungkin kita marah ke orang, mungkin kita bermusuh dengan orang. Jangan hidup dalam kehidupan orang. Masing-masing ada kehidupan. Betul tak? Masing-masing ada kehidupan. Jadi tuan-tuan, kita hidup, masa kita ni sangat terhad. Jangan kita hidup disebabkan pandangan orang. Betul tak? Orang pandangan macam ni, kita pun hidup macam ni pasal pandangan orang. No, kita mengaji, kita faham dan kita amalkan, hiduplah jadi hamba Allah yang baik. Masa kita limit tuan-tuan, sangat terhad. Kemudian dia sebut, kata Steve Jobs, antara benda yang menyebabkan dia berani mencuba benda yang baru kerana dia ingat kematian. Steve Jobs, dia ingat kematian. Tiap-tiap hari dia ingat kematian. Tiap-tiap hari dia tengok muka dalam cermin. Dia bukan Islam. Dia bukan Islam, dia Kristian. Bapa dia tu orang Arab. Orang Arab Syria, kahwin dengan orang putih, dapat anak, mak dia miskin, serah ke orang. Jadi orang jaga, jadilah Kristian Steve Jobs tu. Jadi yang menariknya, tiap-tiap hari dia tengok muka dalam cermin. Dia kata, dia sebut dalam talk tu, kita pun tak buat, dia buat tuan-tuan. Dia tengok muka dalam cermin dan dia sebut, kalaulah hari ni hari aku yang terakhir, adakah aku buat apa yang aku akan buat hari ni? Maksudnya dia muhasabah. Kalau hari ni hari terakhir, sagi malam mati, adakah aku buat benda yang patut aku buat hari ni? Betul tak? Kalau hari ni hari yang terakhir, dia muhasabah tiap-tiap hari. Saya kagum tuan-tuan. Dia bukan Islam. Dan dia mati muda, 54 mati, kanser pankreas. Dia orang kaya tuan-tuan, tapi kanser pankreas, kanser orang tak boleh buat apa tuan-tuan. Dengan duit pun tak boleh lawan. Kanser tuan-tuan. Kanser ni dia bergantung pada orang lah tuan-tuan. Betul tak? Daya tahan badan masing-masing lah. Ada yang selamat, ada yang tak selamat. Ada satu jemaah saya jumpa di Sungai Duri tu, sihat dia, sihat, umur 60-an, kena kanser apa? Lepas pencen kena kanser apa? Usus. Itu pun bukan salah dia. Allah Ta'ala nak uji. Dia pergi Mekah, dia nak minum air Zam-Zam, dia pinjam kawan dia punya botol. Rupanya botol kawan dia tu, kawan dia bubuh apa? Sabun spray ni. Spray apa? Cermin, cuci cermin. Kawan dia bubuh sabun spray cermin tu. Jadi kawan dia tak basuh, dah kering. Dia kan bekas Zam-Zam, dia pun minum. Masa minum dia tak rasa Zam-Zam, rasa air sabun. Rupanya tajam benda tu. Koyak usus dia, luka usus dia, dan maka jadi aktif sel kanser. Kita ni ada sel kanser tuan-tuan, cuma bila aktif tak aktif je. Jadi aktif sel kanser dia. Bila orang pergi ziarah tu, dia doa, tolonglah ustaz, doa bagi sembuh. Sakit sangat, memang sakit lah. Kanser usus ni sakit sungguh, sakit dalam perut. Tapi dia sembuh dah tuan-tuan. Steve Jobs tak sembuh, mati dah. Tapi Steve Jobs dia sebut, disebabkan dia ingat kematian lah, dia jadi berani mencuba. Sebab apa dia kata? Dulu dia nak buat benda yang baru, buat bisnes yang baru. Dia takut kalau gagal nanti orang apa? Orang akan hina dia, orang akan perli dia, orang akan apa? Malukan dia. Tapi bila dia ingat kita ni akan mati, betul tak? Nak malu apa? Betul tak? Kita cuba yang terbaik, kalau gagal pun tak apa, nak malu apa? Sampai masa kita akan mati. Oh, itu menarik tuan-tuan. Jadi ingat satu benda yang kita ingat pagi-pagi tuan-tuan, masa kita ni terhad tuan-tuan. Dan saya tak tahu tuan-tuan, boleh jadi saya lagi 10 tahun, boleh jadi saya lagi 5 tahun. Tuan-tuan pun sama tuan-tuan, tuan-tuan pun tak tahu lagi berapa tahun tuan-tuan. Kita tak tahu tuan-tuan. Tiba-tiba kita dengar dah meninggal dah tuan-tuan. Betul tak? Terkejut. Meninggal dah. Kadang-kadang rasa macam mimpi tuan-tuan. Ada jemaah yang dia meninggal, saya terkejut. Rasa macam mimpi je. Rupanya dah meninggal dah dia. Masa terhad tuan-tuan. Macam Datuk Hairi kan, tak sangka sihat-sihat meninggal. Saya tak sangka dia sihat. Pencen pun 8,000 lebih kan. Dia polis pangkat tinggi, hampir nak jadi ketua polis negara dia. Pencen pun jusa C, tinggilah dalam kerajaan tu.
jawatan jusasi ni. Kat dalam negeri pun banyak mana tuan. Saya ingat ketua pengarah hospital kot Perak dapatlah jusasi tu, Pulau Perak. Bukan senang nak dapat jusasi tu. Meninggal tuan, umur baru 60-an kan. Muda lagi, sihat, tak ada penyakit tuan-tuan. Tiba-tiba kena tuan-tuan. Kena COVID dan ada penyakit lah sebelum tu kan. Terkena COVID pula. Tuan-tuan, masa kita terhad. Saya terhad, tuan-tuan terhad. Jadi tuan-tuan, kita hayatilah tuan. Dia sampai daripada sekarang, daripada malam ni tuan-tuan, tak lama dah tuan-tuan. Betul tak? Tak lama dah akan sampai saat kita masuk dalam kubur. Tak lama dah tuan-tuan. Baik, dan Allah Ta'ala jadikan kematian tuan-tuan. Untuk apa tuan-tuan? Untuk membersihkan dunia ni daripada orang-orang yang dah tua. Betul tuan-tuan? Supaya biar generasi lain pula mai. Generasi lain pula mai. Jadi tuan-tuan, walaupun kita dengar macam tu tuan-tuan, tapi itulah realitinya tuan-tuan. Bila kita dah tua, umur 60, 70 tuan-tuan, maka kita beringatlah tuan-tuan, ada satu ciptaan yang hebat, iaitu kematian, untuk bersihkan dunia untuk generasi yang akan datang tuan-tuan. Masa kita dah habis tuan-tuan. Hatta saya bila tengok anak saya dah masuk sekolah, ada yang darjah 4, darjah 3, saya teringat, tua dah aku ni. Dah habis dah masa nak seronok-seronok, masa-masa nak foya-foya, dah tua dah tuan-tuan. Anak pun dah 5 tuan-tuan. Sedang tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ingat masa kita ni memang sangat-sangat terhad tuan-tuan. Tapi harapan kita tinggi. Baik. Kemudian harapan tu tinggi. Harapan tu panjang. Tapi nyawa kita pendek je. Maka mulalah anda bertukus lumus dalam mengumpulkan harta dunia sehingga terlalai pula menyediakan diri untuk hari akhirat. Inilah sayang tuan-tuan. Kita lalai tuan-tuan. Selalu mengejar dunia sehingga lupa akhirat tuan-tuan. Ya, dunia ni manis tuan-tuan. Dunia ni memang seronok tuan-tuan. Inna dunya hullatun khadirah. Dunia ini manis dan hijau dan manis. Maksud hijau dan manis ni, hijau ni mata sedap tengok. Manis ni maksud dia sedap rasa. Saya ada beberapa orang kawan saya beli Velfire. Ni ada seorang lagi nak keluar Velfire. Harga nak dekat 200,000 tuan-tuan. Sebulan potong pun nak dekat 2,000 tuan-tuan. Kita tengok, walaupun kita ada kereta tuan-tuan. Betul, kita ada kereta, ada apa lah. Tapi bila tengok kawan nak ambil Velfire ni, kita dalam hati tu. Itu Nabi sebut tu. Walaupun kita tak perlu pun Velfire tu. Tapi disebabkan member kita nak keluar Velfire, kita pun, seorang lagi kawan saya tu, dia beli Velfire baru tu. Yang menteri-menteri duk naik lah ni. Menteri-menteri apa semua duk naik kan. YB banyak duk naik. Velfire tu dia beli. Harga 300,000. Itu dia orang kaya tuan-tuan. Tak apalah. Kita tengok walaupun kita tak perlu tuan-tuan. Tapi bila kita tengok dia beli, hati kita ni, betul tak? Macam kawan kita lah. Member kita beli tanah tuan-tuan. Beli tanah luas, sawit dia cantik, kita tengok. Walaupun mungkin umur kita lagi berapa bulan. Harapan tu tinggi tuan-tuan. Tak apalah tuan-tuan. Tapi jangan sampai kita lupa tuan-tuan. Kita ada tujuan tu nak masuk kubur tuan-tuan. Dah masuk kubur, orang sedih lah sebulan dua, lepas tu orang biar lah tuan-tuan. Tidakkan kita bersendirian dalam kubur. Hidup jadilah hamba Allah. Jangan hidup kita sia-siakan hidup kita tuan-tuan. Baik. Kemudian tuan-tuan, anda lupa bahawa suatu hari kelak anda akan mati juga. Tu lupa tuan-tuan. Saya sebut tuan-tuan. Saya lupa kadang-kadang tuan-tuan. Terlupa. Sebab tu saya nak bagi saya ingat lah tuan-tuan. Mungkin boleh jadi tuan-tuan selalu ingat. Saya kadang-kadang terlupa tuan-tuan. Pasal apa kita lupa? Pasal penat urusan hidup. Betul tak? Kita fikir urusan ni, kita fikir urusan ni, kita fikir masalah ni, kita fikir macam-macam masalah. Lupa masalah kita. Masa kita nak mati nanti tu, macam-macam masalah kita ingat. Yang ni, yang tu tuan-tuan. Sampai kita lupa. Kadang-kadang lah kita teringat tuan-tuan. Masa bila? Masa kita pergi ziarah kubur. Masa kita sembahyang jenazah. Masa ni baru nak teringat. Hantar kawan yang dah mati. Sebab tu Nabi suruh kita ziarah kubur. Sunat ziarah kubur tuan-tuan. Dapat pahala. Tetapi ziarah kubur, tuan-tuan duduk. Selagi mana tuan-tuan duduk, tuan-tuan dapat pahala. Tapi menghayatilah. Bukan tuan-tuan pergi ziarah duduk isap rokok, tak ada apa tuan-tuan. Itu tak ada pahala lah tuan-tuan. Saja relax, tak menyembang tak. Ni duduk sambil menghayati. Dapat pahala. Menghayati lagu mana tuan-tuan? Saya yakin tuan-tuan dah lama duduk sini. Ni semua orang lama sini. Saya yakin tuan-tuan buat ada yang tuan-tuan, orang yang tuan-tuan kenal ada kat kubur ni, ataupun kubur gajah. Betul tak kan? Tak kubur gajah, kampung tua. Tak kampung tua, kampung selamat. Mungkin ada member-member tuan-tuan di situ tuan-tuan. Tak pun dalam Semangui tu betul-betul. Bukit Semangui tuan-tuan. Tuan-tuan, bila kita pergi ziarah kubur, ingat satu hari kita pun duduk situ tuan-tuan. Tuan-tuan tengok batu nisan. Okey, nama kawan kita lah, Mustafa bin Ahmad. Nanti nama kita pula tu. Betul tak kan? Orang lalu nama kita pula tu. Nama kita tuan-tuan. Betul tak? Tertulis pula nama kita di batu nisan tu. Mesti ada tuan-tuan.
Akan datang masa tu, cuma kita tak tahu bila. Tu Imam Syafi'i dalam syair dia, Imam Syafi'i sebut, panjang syair dia. Salah satu syair Imam Syafi'i dia sebut berapa ramai orang, sama ada tua ke muda ke tuan-tuan, yang hidup bersukaria. Duduk kedai kopi bergelak ketawa, pompang gelak seronok kan. Rupanya kafan dia yang kafan yang ada kat kedai tu dia punya kafan. Batu nisan yang ada kat tepi jalan tu dia punya batu nisan, tapi dia tak tahu. Dia duduk syok tuan-tuan. Kita kena beringat tuan-tuan, baru kita ada kesedaran tuan-tuan. Kita boleh seronok kat dunia tuan-tuan, tapi kena ingat juga hak sana tu. Takut tak ingat tuan-tuan. Bukan maksud kita hidup ni dalam sedih, kecewa dah. Hidup ni kita boleh gembira, kita boleh semua dengan cara yang halal. Tapi kena ingat juga yang penting di akhirat sana tuan-tuan. Jika terlintas di dalam hati untuk mengerjakan amalan-amalan soleh untuk akhirat, segera anda tangguhkan terlebih dahulu sehingga ada masa lapang sudah menyelesaikan kerja-kerja untuk dunia. Anda bertindak demikian seolah-olah ajal dan maut berada di dalam tanganmu. Nampak? Kerja akhirat di sini tuan-tuan, terutamanya yang wajib lah tuan-tuan. Ada orang kadang-kadang dia tak sembahyang, tak apa, tunggu nanti. Betul tak? Dia tak sembahyang. Kalau dah boleh sembahyang fardu ni, alhamdulillah tuan-tuan. Dia boleh sembahyang yang wajib, walaupun sunat dia tak buat. Yang wajib dia boleh buat. Puasa yang wajib boleh buat. Zakat yang wajib boleh buat. Okey, tak apalah tuan-tuan. Ni cerita orang yang tak boleh buat benda wajib ni. Ada tuan-tuan. Lepas sebab nantilah, betul tak? Nanti. Saya ada jumpa satu orang hamba Allah. Saya belum nak sebut kat tuan-tuan, tapi saya sebut dia sekali ya. Satu orang ni tak sembahyang, tapi dia harap nanti dah tua pencen, nanti baru nak belajar sembahyang. Ada orang saya jumpa baru nanti lu, sekarang ni tak mau lagi, relax lu, panjang lagi itu tak kan. Rupanya dia mati tak lama lepas tu dia mati. Saya ingat lagi tuan-tuan, masa saya tengok jenazah dia letak dalam tu, dan saya tahu dia tak sembahyang. Saya dalam hati ni, ya Allah, hanya Tuhan yang tahu bagaimana runtuhnya jiwa kita bila tengok letak jenazah dia. Tanah dia cantik tuan-tuan, bukan tanah kita ni. Tanah dia cantik, tanah dia jenis apa? Kumuk dia luas tuan-tuan. Dia jenis pakai lahat. Tanah. Lahat ni di bawah tepi ni. Tapi kalau tuan-tuan pergi KL tak boleh lah tepi ni. Tak ke lahat, tuan-tuan gali sini, mayat tepi ni kan. Ini yang paling afdal. Tapi di KL dia pun tak buat dah. Dia ada isu sikit lah. Dulu dia gali sini, bila buh mayat tepi ni tuan-tuan, kan dia buat lubang sikit buh mayat tepi. Bila gali kubur tepi ni, dia dekat dengan mayat tu, betul tak? Pasal kita gali sini, mayat duduk tepi ni, bawah ni. Jadi keluar ulat, keluar ayak hijau, hitam ayak mayat tu. Memang muntah lah tuan-tuan dia. Jadi di situ dia pun wajibkan dah lah. Kalau di KL tu dia tak buat lahat, dia buat syak. Dia nama syak. Syak pun sunat juga. Syak ni tuan-tuan gali, lepas tu tuan-tuan buat tengah, betul tak? Tengah tu untuk bubuh dia, betul tak? Tuan-tuan gali macam ni, lepas tu buat tengah untuk bubuh mayat. Lepas tu tutup pakai apa? Tutup pakai papan lah, betul tak? Tutup pakai papan, baru bubuh tanah. Saya ingat lagi masa letak jenazah dia tu, saya tenung jenazah dia, Allah, dalam hati ni macam mana lah kat sana. Pasal dia sangka panjang lagi, betul tak? Nak apa panjang lagi, nanti dulu. Punya meninggal tuan-tuan. Dan dia bila bubuh tu tuan-tuan, rupanya bila bubuh dia pun akan buka wajah. Ceraan buka wajah. Saya tengok wajah dia bila dia buka wajah dia menghadap tanah, betul tak? Lepas tu saya tengok dia bertutup daripada kaki dia, tutup sampai dia bertutup muka dia. Last saya tengok tuan-tuan, lepas tu dikebumikan tuan-tuan. Saya pun tenung macam manalah kat sana. Sebab kita sibuk dengan dunia tuan-tuan. Ya, sibuk dengan dunia. Apatah lagi saya tengok hamba Allah ni tuan-tuan, ingat untuk anak-anak dia. Kalau dia mati, Kak Long dapat rumah ni, adik dia okey rumah ni, dia ada banyak rumah. Ni rumah ni, ada duit jugalah tuan-tuan, loaded. Tapi tuan-tuan, bila dia meninggal, okey tak apalah. Ceritanya tuan-tuan, anak dia dapatlah apa dia bagi tu. Tapi sayangnya anak tak pernah ingat sangat kat dia tuan-tuan. Dia dah dapat, dah sibuk tuan-tuan, betul. Bukan tak mau ingat, tapi dah sibuk tuan-tuan dengan urusan dunia. Apatah lagi duduk di bandar tuan-tuan, sibuk, betul tak kan? Kos hidup tinggi, kena buat banyak kerja. Kalau gaji tak cukup, sibuk tuan-tuan. Bersendirian lah dia di situ tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan beringat-ingatlah tuan-tuan. Sampai masa kita akan pergi
Jangan waktu kita tak tahu kita mati, tuan-tuan. Betul tak? Waktu kita tak bersedia, tuan-tuan. Kita memang tak tahu. Waktu kita tak bersedia kita mati, tuan-tuan. Sayanglah, tuan-tuan. Sebab bila kita mati selama-lamanya, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, bila pergi sembahyang jenazah, tuan-tuan, sembahyang jenazah. Bila sembahyang jenazah tu, tuan-tuan tengok jenazah tu, tuan-tuan kena ingat, tak lama daripada kita tengok tu, kita pula duduk dalam tu. Betul tak, tuan-tuan? Saya tak tahu ke ada yang terfikir, aku takkan duduk dalam tu. Mustahil. Betul tak? Kita yakin, tuan-tuan. Cuma kita tak ambil iktibar. Kita yakin, betul tak? Kita akan duduk dalam tu. Lepas tu kita nak sembahyang jenazah kan, jenazah letak dulu. Betul tak kan? Kadang letak dulu jenazah. Sembahyang asar dulu ke, zuhur dulu ke. Masa tunggu orang tu, tuan-tuan tenung-tenung kan. Betul tak? Macam manalah keadaan. Saya kalau pergi sembahyang masjid mana-mana, ada jenazah nak sembahyang, saya tunggu. Kecuali saya ada hal yang mustahak lah. Tak ada hal saya tunggu. Sebab saya tahu satu hari saya duduk dalam tu. Saya harap orang-orang lain ni tolonglah sembahyang doa untuk saya. Supaya kalau tak masuk neraka pun naik darjat bagi tinggi sikit. Dapat syafaat yang lebih besar. Bila kita bawa jenazah, tuan-tuan, lalu naik kereta, lalu van jenazah. Ada jenazah, ingat satu hari kita duduk dalam tu. Bila letak kawan kita, tengok mayat letak dalam kubur, kena ingat satu ketika kita duduk dalam tu. Pernah saya pergi ni kan, kita pergi ziarah tanam jenazah kat kawasan kita ni kan. Kan ada setengah tempat tu kita dah gali ayak banyak, betul tak? Ayak banyak. Kita memanglah ayak banyak, tuan-tuan. Ada orang ni tak boleh tengok ayak banyak. Ayak banyak ya. Ini semua maksiat, dosa, si mati. Ini kawasan berayak, tuan-tuan. Memanglah ayak banyak. Dulu-dulu, tuan-tuan, kalau naik kapal mati dalam laut, tuan-tuan, mati atas kapal, lempak dalam laut. Saya pernah jumpa satu orang tu, dia cerita isteri dia mati atas kapal waktu pergi ke Mekah. Saya dah tak ingat lah pakcik tu, lama dah. Mungkin meninggal kot, tuan-tuan, mula saya mengajak dulu. Dia cerita kat saya. Si dia meninggal dalam tahun 60-an ataupun 50-an di atas kapal kan. Meninggal. Jadi saya kata macam mana urus dia tengok depan mata dia. Isteri dia berbalut, isteri dia bukanlah dia pelimpak tu macam tu, tuan-tuan. Dia letaklah papan. Kemudian apa? Mayat tu turun kan ke bawah. Lepas tu rupanya mayat ni bukan dia turun tenggelam tu. Laut tu dia bergelora, tuan-tuan. Dia bergelora kan. Jadi dia boleh tengok jenazah isteri dia tu dilambung-lambung oleh ombak kuat. Tuan-tuan, tera berenang pun kalau tengah laut bergelora, pakar berenang nombor 1 dunia pun mati lah, tuan-tuan, kalau tengah bergelora tu. Jadi dia nampak, daripada jauh nampak sayup ombak duk tendang jenazah isteri dia. Itulah kali terakhir dia tengok, tuan-tuan. Nanti akhirat pula lah nak jumpa. Jadi, tuan-tuan, nak ceritanya, tuan-tuan, sampai ketika kita juga di situ ambil iktibar, tuan-tuan. Kemudian jadi kita tangguh, tuan-tuan, rugi, tuan-tuan, pasal kita tak tahu. Anda bertindak demikian seolah-olah ajal dan maut berada di tanganmu, nampak? Kita tangguh nantilah, pencen nantilah. Kita tahu ke seolah-olah kita menetapkan mati kita lepas pencen, ataupun kita yakin kita mati lepas pencen? Rupanya tak lama dah. Tuan-tuan kena buat macam Steve Jobs, tuan-tuan. Pagi-pagi, tuan-tuan, dia bukan Islam, pagi-pagi dia tengok muka lain cermin. Kalau hari ni hari yang terakhir aku buat, ada kerja yang aku perlu buat pada hari ni. Betul tak? Kan kadang-kadang kadang-kadang kita muhasabah. Mungkin kerja yang kadang-kadang kita nampak baik, tapi bila kita ingat kita akan mati, bahaya ni kerja ni. Betul tak? Takut dibertanggungjawabkan nanti. Baik. Anda dapat menentukan mati bila-bila anda suka. Semua itu adalah dari bahaya sifat panjang harapan. Punca tu pasal apa? Pasal kita duk berangan, tuan-tuan. Berangan panjang angan ni, tuan-tuan. Saya ada, tuan-tuan, dari kita manusia, tuan-tuan. Betul tak? Tapi kita lah yang kena kawal dia. Kawal dia, janganlah panjang harapan ni menyebabkan kita lupa akhirat, tuan-tuan. Macam kita ada nafsu, tuan-tuan. Kita ada nafsu pada duit. Betul tak? Suka duit. Semua orang suka duit. Saya suka duit, tuan-tuan suka duit. Janganlah disebabkan kegairahan kita dengan duit, kita terlibat dengan salah laku duit. Betul tak? Cak amanah ke, rasuah ke, apa-apa benda lah, tuan-tuan. Walaupun kita suka duit, tuan-tuan. Janganlah terlibat dengan mencurinya, merompok, tuan-tuan. Walaupun kita nak duit. Baik. Sama juga kita ada nafsu pada orang perempuan. Boleh je dengan kahwin. Janganlah kerana nafsu kerana perempuan kita pergi berzina dan sebagainya, tuan-tuan. Nampak tak? Dia ada jalan yang halal, ada jalan yang haram. Pilih jalan yang halal, tuan-tuan. Baik. Kemudian, berjaga-jagalah anda dari sikap yang tidak bertanggungjawab ini. Ini peringatan pertama untuk saya lah yang baca ni, tuan-tuan. Kemudian untuk sama-sama lah kita muhasabah, tuan-tuan.
Nah, jaga-jagalah dengan sikap yang kita tak bertanggungjawab untuk diri kita, tuan-tuan. Kita kerja, tuan-tuan, contohnya lah, saya kerja kerajaan. Cikgu, tuan-tuan. Cikgu, tuan-tuan, biasanya pergi kerja pagi, balik pukul 2.30, kadang pukul 3, kadang pukul 4, ikut alam mesyuarat lambat lah, tuan-tuan. Kita kerja kadang-kadang mungkin ada orang sampai 12 jam, ada orang 8 jam, ada orang 6 jam. Kita bekerja untuk orang, tuan-tuan. Tapi kena satu masa kita kena ingat juga kita bekerja untuk diri kita, tuan-tuan, di akhirat sana. Betul tak? Macam mana kita kerja untuk diri kita di akhirat sana? Banyakkan amalan, elakkan dosa, banyakkan amalan. Ni untuk diri kita, tuan-tuan, di akhirat sana. Yang saya akan lalui, tuan-tuan akan lalui. Baik, kemudian moga-moga Allah merahmatimu. Moga mendapat rahmat Allah, tuan-tuan, bila kita menghayati kehidupan kita ni, tuan-tuan. Tangguhkanlah dan lambatkanlah usaha-usaha untuk kepentingan dunia. Janganlah, bukanlah tak buat langsung, tuan-tuan. Ini urusan-urusan dunia yang mengganggu kita punya ibadah akhirat, tuan-tuan. Tangguh dulu. Tangguhkanlah dan lambatkanlah usaha-usaha untuk kepentingan dunia. Bertungkus lumuslah dan bersegera berusaha untuk kepentingan akhirat. Maksud dia, kena fokus pada akhirat lebih daripada dunia. Dunia kita buat, dalam Quran sebut wala tansa nasibaka minad dunya, janganlah lupa kita punya nasib di dunia. Betul tak kan? Duk beribadah, kerja pun tak, apa pun tak, nak makan apa, tuan-tuan? Nak duduk macam mana? Kereta pun kena buat isi minyak. Betul tak, tuan-tuan? Makan pun pakai duit. Kena cari rezeki untuk tuan-tuan hidup di dunia. Tapi kena ingat apa? Akhirat sana, tuan-tuan. Baik, akhirat sana yang utama. Yang dunia ni, tuan-tuan, yang dunia ni jalan untuk kita sampai ke sana. Boleh ya? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Kata-kata ulama. Dunia ni adalah ladang akhirat. Kita menanam di dunia, kita tuai di mana? Tuai di akhirat. Kalau kita beramal lah, tuan-tuan. Kalau kita tak beramal, tak ada apa, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok kat dunia ni, kenapa orang yang paling senang, paling kaya, orang kafir? Betul tak? Kafir banyak kaya. Orang yang paling kaya di Malaysia 10 orang, semua bukan Islam. Tak, dulu adalah seorang Muhtaj apa? Syekh Bukhari ke? Dia pun dah terkeluar lah, tuan-tuan, nombor 12 ke 13 aja tu lah. Yang ada dalam tu, tuan-tuan, semua non-Muslim. Seorang saja ada India kan, ada Kristen, lain semua keturunan Cina lah, dan semuanya non-Muslim lah, tuan-tuan. Di dunia pun sama, tuan-tuan. Banyak ranking dunia, tuan-tuan, adalah non-Muslim. Kebanyakannya. Tapi sebenarnya ada je. Sebenarnya yang paling kaya di dunia bukan yang 10 orang, tuan-tuan. Di Business Insider, di majalah Forbes kan, dia keluar kan, Forbes siapa paling kaya di dunia. Ada lagi kaya daripada dia. Lah ni paling kaya katanya Elon Musk lah. Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates. Ada lagi kaya daripada dia. Siapa dia? Putera diraja Arab. Tapi kenapa tak masuk? Sebab putera Arab diraja ni, pertama, orang Arab tak suka bagi tahu kekayaan yang sebenar. Dia tak suka. Yang kedua, orang Arab punya putera raja ni, depa kaya bukan kerana usaha, tapi kerana apa? Kerana ialah negara depa banyak minyak sangat banyak. Negara pula kecil pada Malaysia, tuan-tuan, rakyat sikit pada Malaysia. Jadi hasil bumi banyak, lahir jadi anak raja pula. Meninggal je pak depa pun naik, betul tak? Kekayaan negara depa kontrol. Depa punya kekayaan mungkin 10 kali, mungkin 100 kali daripada apa? Jeff Bezos, Bill Gates ni, tuan-tuan. Tapi tak apalah, kita tengok banyak orang bukan Islam kaya, tuan-tuan. Betul tak? Kayanya, sehatnya. Kalau bisnes orang bukan Islam ni buat senang jadi, tuan-tuan. Betul, dia buat jadi, tuan-tuan. Tak kira mana-mana, tuan-tuan. Sebab orang bukan Islam, Allah Ta'ala balas segala kebaikan mereka di dunia, kebaikan mereka kat dunia, Allah Ta'ala balas kat dunia. Kan ada orang bukan Islam kadang-kadang dia buat baik. Betul tak? Ada. Bukan Islam kan, tapi dia buat baik. Macam ada satu orang jutawan Cina tu, dia menanggung 50 anak yatim orang Islam. Dia sara. Dia bukan Islam. Bila hari raya 50 masuk tak khabar, tuan-tuan, banyak kali masuk. 50 ni dia bawa pergi beli baju raya seorang 2-3 lai, tuan-tuan, 2-3 pasang. Dia support seorang. Bisnes dia meletup, tuan-tuan. Saya pernah sebut kat tuan-tuan dulu kan, saya dengar dalam radio IKIM, saya naik kereta nak pergi kuliah. Ustaz dalam radio tu sebut ada satu Cina bukan Islam. Cina pun banyak Islam lah ni, tuan-tuan. Cina bukan Islam. Dia ni tiap-tiap bulan bagi kat surau 500. Tak pernah miss. 500 dia bagi. Kalau tuan-tuan dalam ni boleh bagi tiap-tiap bulan dekat surau ni seorang 500.
500. Oh, tiap-tiap sekali ustaz mai kambing macam ni tuan-tuan. Berduit banyak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, apa dia bagi sebulan 500. Orang pelik tuan-tuan. Tak apalah orang bibi, walaupun dia bukan Islam, bibi dia. Satu ketika dia dapat duit mana tak tahu. Tapi orang dia berniaga. Dia bagi kat surau tu 3,000 atau 5,000, saya tak ingat tuan-tuan. Bagi kat surau tu. Masa ni baru orang tanya, kenapa bagi? Dia bukan Islam. Ni tempat ibadah orang Islam. Dia kata bila saya bagi, saya punya bisnes lagi jadi. Lagi menjadi-jadi. Allah Ta'ala adil tuan-tuan. Mana-mana orang yang bukan Islam ataupun orang Islam yang tak ikhlas. Ada orang Islam kan, tapi beramal ni nak orang puji, nak bisnes jadi, Allah Ta'ala bagi semua kat dunia. Tapi kat akhirat tak ada. Allah Ta'ala balas semua kat dunia tuan-tuan. Sebab tu jangan pelik kalau bukan ada orang bukan Islam, kadang-kadang bisnes senang jadi. Senang orang suka tuan-tuan. Allah Ta'ala balas kat dunia tuan-tuan. Baik. Orang Islam pun banyak yang berjaya tuan-tuan. Bisnes bukan sikit. Ramai orang Islam yang berjaya. Baik tuan-tuan. Kemudian, bertungku lumus dan segerakanlah usaha-usaha untuk kepentingan akhirat. Segera tuan-tuan. Tuan-tuan bisa dengar nama Bon Siu. Bon Siu kan. Kan dia pernah bagi kat masjid mana dia bagi? Berapa juta dia bagi? Bon Siu Honda tu. Kan kita tengok motor tu kan. Honda kan tu oleh Bon Siu. Bon Siu tu dia baca pun tak boleh. Baca menulis pun tak boleh Bon Siu tu. Mati dah dia. Bon Siu tu. Dia pernah bagi kat masjid mana saya lupa tuan-tuan. Dia bagi banyak juta kat tuan-tuan. Lepas pada tu yang ramai duk pakai motor Aspire. Ikan tuan-tuan ingat dulu kat Aspire rata-rata orang pakai. Lepas Bon Siu bagi berapa juta kat masjid. Saya lupa tuan-tuan. Masjid mana tu saya tak ingat. Kalau tuan-tuan pergi Penang tu, daripada Batu Feringgi tu, banyak tanah-tanah bukit-bukit tu Bon Siu punya. Kaya tuan-tuan. Baca pun tak boleh tuan-tuan. Allah Ta'ala adil balas kat dunia. Nabi mati lah tuan-tuan. Mati kat akhirat tak ada. Kat dunia kita hidup 70 tahun, 100 tahun. Akhirat kita hidup selama-lamanya tuan-tuan. Rugilah kita utamakan yang 100 tahun, yang 70 tahun, yang 60 tahun untuk kita abaikan yang di sana selama-lamanya. Baik, Rasulullah pernah bersabda, okey kita nak tahlil lah tuan-tuan. Kata Nabi SAW, "I'mal li dunyaka ka'annaka tamutu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka mayyitun ghadan." Bekerjalah untuk dunia seolah-olah anda tidak akan mati selama-lamanya. Maksud dia bila buat kerja, buat betul-betul. Macam itu tuan-tuan. Jangan buat main-main tuan-tuan. Sebab tu kenapa kita tak boleh nak compete tuan-tuan. Kita tak boleh nak apa? Jepun tuan-tuan. Kenapa kita tak boleh nak kalahkan ni apa? Ataupun Singapura lah tuan-tuan. Jiran kita kan yang sangat hebat. Dari segi ekonominya, dari segi pendidikannya, dari segi ketenteraannya tuan-tuan. Singapura ada jet yang paling mahal di dunia, F-35. Dia ada tuan-tuan. F-35 tu mahal tuan-tuan. Topi dia saja pun 1.5 juta. Kapal terbang generasi kelima yang paling canggih lah. Katanya sebelum kapal terbang lain boleh tengok, dia tengok dulu, dia tembak. Canggih lah katanya lah. Baru ni tuan-tuan tengok, dalam semalam 2 hari lepas dia ada buat pertunjukan kan di Singapura. Dia ada berapa biji F-35B. Apache pun dia ada tuan-tuan, Singapura. Why tuan-tuan? Sebab mereka mengambil nilai-nilai Islam dan mereka amalkan dalam kehidupan. Walaupun dia bukan Islam, tapi bila amalkan nilai Islam, ya mereka jadi hebat tuan-tuan. Di Jepun, dia tuan-tuan kalau pergi Jepun, Jepun ni sangat strict dengan masa tuan-tuan, strict. Sehingga kan saya tahu di Jepun tu, mereka punya apa? Adik saya duduk Jepun, sekejap tuan-tuan, dia pergi dakwah ni. Di Jepun ni kalau mesyuarat tuan-tuan, okey kita mesyuarat nanti pada pukul 3:02 minit. 3:02 minit. Kita ada 3:02 minit mesyuarat. Mana ada tuan-tuan, pukul 3 pun 3 suku, tak 3 suku 3.5 tuan-tuan. Lari punya mesti lari. Dia ada 3:02 minit. Okey nanti kita jumpa di bawah apa? Di bawah bangunan ni kita jumpa pukul 3.49. 3.49. Kira tu 49 minit mesti ada. Kalau di Jepun ni tuan-tuan, masa dia berjanji tu katakanlah tak ada member terlambat. 3.49 member terlambat berapa saat ke? Dia akan mesyuarat seorang-seorang dia tuan-tuan. Jepun tu. Okey, kita hari ni seorang-seorang dia tuan-tuan. Punya straight dengan masa. Sampai kita tengok macam robot tuan-tuan. Straight dengan masa. Di Jepun pernah kereta api dia lambat 14 saat. Tuan-tuan tahu kereta api ni kadang-kadang dia akan bersimpang siur. Dia lambat 14 saat. Bertembung tuan-tuan. Bertembung. 14 saat. Bukan 14 minit, 14 saat. Kereta api sekarang saya lama tak naik, saya tak tahu lah tuan-tuan. Tapi dulu masa saya mengaji universiti dulu, kereta api lama lah tuan-tuan. Dalam tahun 2005, 2006 macam tu lah. Kalau kereta api pukul 10, pukul apa kereta api sampai? Kadang-kadang pukul 12 tuan-tuan, baru sampai. Memang dulu lambat lah tuan-tuan.
Saya tak tahu kalau di Jepun ni tuan-tuan berapa kali insiden dah tuan-tuan. Nak cerita tuan-tuan, Jepun ambil nilai. Dalam Islam ada wal as demi masa. So kita hargai masa kan. Jepun ambil nilai tu. Apa lagi nilai dia tuan-tuan? Kerja sungguh-sungguh. Betul tak? Ni saya tengok yang saya nampak lah tuan-tuan. Saya pergi bengkel tuan-tuan. Bengkel orang Melayu kita banyak bagus. Tapi ada setengah bengkel yang saya pernah pergi lah orang Melayu kita. Buat kerja tak bagus sangat tuan-tuan. Kita pergi kedai dia tuan-tuan, masalah tak selesai lagi teruk. Bila kita pergi bengkel yang bukan Islam, okey tuan-tuan. Dia bersungguh-sungguh. Ada satu kes tuan-tuan, saya tak boleh sebut bengkel mana. Banyak bengkel Melayu bagus tuan-tuan, banyak. Bukan tak ada. Ni saya sebut yang pernah saya jumpa. Satu bengkel tu, kita dah beli barang dah, dia suruh beli barang. Nanti dia buat. Beli barang, nanti kita nak buat. Tak apa bagi kat dia. Bila dah bagi kereta kat dia beli barang, barang ni pun tuan-tuan nak dekat 1,000 lah beli. Kereta likin kan. Tak apa. Tunggu berhari-hari tak siap-siap. Pasal apa tak siap ni? Rupanya dia pergi mancing tuan-tuan. Kereta kita nak pakai. La ilaha illallah. Ni agak bagi saya agak leceh tuan-tuan. Betul tak? Sedangkan dalam Quran dan ni sebut bekerja untuk dunia ni betul-betul. Jangan buat kerja lagu tu. Kerja sungguh-sungguh ha. Betul tak? Macam kita takkan mati. Ni dia pergi mancing dulu. Kawan tunggu tak apa. Lepas tu buat. Dah buat tuan-tuan pakai saat leaking balik. Habis 1,000 lebih leaking balik. Lala pergi hantar dekat ni. Yang kena ni kawan saya tuan-tuan. Duduk kat masjid tinggi juga lah tuan-tuan. Bengkel saya tak boleh beritahu bengkel mana. Jadi tuan-tuan, bawa pula dia lah leaking teruk sama jadi balik. Dia bawa kereta tu pergi ke kedai yang bukan Islam. Cina yang dekat Ikon Safe Pek Untang. Depan Ikon Safe tu kan. Dia pergi kedai tu bayar pun sama. Senang hantar, buat pun cepat, bayar pun sama 1,000 lebih. Dia pakai bertahun-tahun elok sampai hari ni. Nampak tuan-tuan. Ada lagi satu kedai tuan, kedai cat. Kedai cat. Saya nak pergi cat satu kedai ni. Tapi kedai ni dalam kampung tuan-tuan pun tak pernah tengok. Dia dalam kampung dia buat tuan-tuan. Dia buat kat rumah dia. Saya nak pergi hantar dah kereta Vios saya tu. Nak pergi hantar. Tapi ada jemaah kata, Ustaz, jangan hantar Ustaz. Ramai dah hantar berbulan-bulan tak siap. Takut jadi besi buruk. Saya kata betul ke? Betul Ustaz. Ustaz tengok kat rumah dia tu punya banyak kereta dia tak buat. Dia pergi mana? Tak tahu. Tapi bila kita sembang kan dia, saya tak lama dalam 2 minggu. Cuy, sembang sekejap je. Rupanya dia bagi jadi besi buruk kat rumah dia. Kita dah banyak duit kat dia. Cuba tengok ada Cina, bukan Islam kan, yang belakang pejak post taping tu kan. Kita pergi kat dia. Kan cepat dia buat. Walaupun ada orang kata, ya cepat ni kurang elok lah tuan-tuan. Tuan-tuan nak elok ni dia kena lama sikit. Sebab dia nak apa, clear tu kena buh lama. Clear bagi kering, nanti kena layer lagi clear. Betul tak? Cina tu buat cepat, jadi clear tu mungkin nipis, mungkin selapis. Ataupun clear tu tak kering, dia clear lagi. Tapi saya nak cerita kerja dia cepat. Kejap siap saya buat bonet depan Alza saya tu kan. Silap saya tak nak buat. Jadi dia berkata nak pergi try kat Cina tu. Dia berkata tak elok. Saya buat dah setahun dah tuan-tuan, elok. Saya punya depan tu. Kita pun kagum buat kerja cepat. Ni tuan, kerja untuk dunia seolah-olah kita takkan mati. Wa'mal li akhirah ka'annaka mayyitun ghadan. Dan bekerjalah untuk akhirat seolah-olah ajalmu menunggu esok. Bila buat kerja dunia sungguh-sungguh macam tak mau mati. Bila buat ibadah sungguh-sungguh seolah-olah esok nak mati. Apa betul tuan-tuan? Sungguh-sungguh dengan dunia, sungguh-sungguh dengan akhirat. Okey tuan-tuan, tak apa. Kita nak tahlil. Akan datang sentiasa rasakan maut tuan-tuan. Di situ nah. Sentiasalah rasakan maut berada di sampingmu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim